Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diraikan, yang berusaha Puan Joanna Inbarani Tawarmani, penolong pengarah tenaga kerja Jabatan Tenaga Kerja Perak. Berikan tepukan kepada Puan Joanna. Puan Joanna, if you may stand up so that they know you. Okay, give a big hand to Puan Joanna. And she came all the way from Ipoh, Perak, to be together with us this morning. So Alhamdulillah, thank you so much Puan Joanna. Cik Nur Rashikin Sazali, Wakil Jobs Malaysia. Boleh Cik Nur Rashikin mohon berdiri? Wakil Jobs Malaysia, thank you so much. Is it your first time to UPSI? Your second time, okay. So how's the trip so far? Alhamdulillah, everything's good? The crowd is also good, right? Alhamdulillah, thank you so much. Yang berusaha Puan Marina binti Awang Ahmad, pegawai pentadbir kanan HD Marina, adik-adik boleh kenal. Saudara Muhammad Syazwan bin Ayub yang dipertua 3 Majlis Perwakilan Pelajar UPSI. Wan, stand up. Ketua-ketua jabatan pelbagai agensi yang sudi hadir pada pagi ini, staf-staf serta seterusnya adik-adik yang saya kasihi. Apa khabar semua? Muka sedih je ni, kenapa? Lapar? Macam tu lah nak mencari sesuap nasi adik-adik, bukannya mudah ya? How are you today? Boleh saya buat survey sikit boleh? Yang pertama sekali, berapa ramai dari semester 6? Sila angkat tangan. Semua semester 6 Semester 7? Kau ni membohong ni Siapa ramai Semester 8? Yang repeat semester? Ada. Semester 5? Okay, ada sikit. Semester 4 apa semua dan sebagainya. Baik, dari Fakulti Sains Matematik, saya sebenarnya buat survei. Nanti saya nak kejar dekan dengan timbalan dekan awak. Kalau tak cukup akan datang. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, okay, baik. Fakulti Bahasa dan Komunikasi, asal tak? Fakulti Sains Sukan dan Kejuratihan, okay, bunyi lain sikit. Fakulti Seni, Muzik dan Persembahan, yang paling tak ada siap je orang. Cantik kan Marina? Okey, Fakulti Sains Kemanusiaan. Okey, apa lagi fakulti yang saya lupa ada saya tak? FSKIK. Okay. Tak ramai tapi bunyi kuat. Apa lagi? Fakulti apa lagi? FTV. Sibuk masak semua ada lagi? Kan kecil hati saya tak sebut. Sorry, FPM. Okey, alhamdulillah. Dah, semua saya dah sebut So saya buat random survey je. Survey saya yang terakhir. Berapa ramai di sini yang ISMP? Sila angkat tangan. Jangan turun. Okey, thank you. Turun tangan. Berapa ramai yang ISM? Okey, tak ramai. Thank you. Berapa ramai yang tulis dalam confession itu kutuk ISM, ISMP dan sebagainya? Jawab sendiri. Okey. Saya baca tak apa-apalah kau orang kat dalam tu, subhanallah. Okey adik-adik, Puan Joanna, sorry, forgive me for my informalities, because for your information, I was a student here. You know, I'm an alumnus of UPSI for year 2000. So I was there before. So here I'm standing in front of you guys as your brother, as your abang, as your pakcik, as your ayah. Adik-adik, bila saya sebut adik-adik tu jawablah ya. Very good. Alhamdulillah. Adik-adik, satu, seperti mana yang kita tahu hari ini, pasaran kerja adalah sangat-sangat mencabar. Selain daripada keterhadan penawaran jawatan, ia adalah kerana disruption of technologies.
I can still hear voices. I'm a teacher. So, saya diajar apabila guru bercakap, anak-anak muridnya akan mendengar. Dan saja saya bagi clue tadi, supaya bila anda pergi ke kelas esok, anda faham. Selagi anak-anak murid anda tak berhenti bercakap, you don't stop. Dan kalau tak, dia akan jadi uara. So you cannot control the crowd. Crowd control is one of the most integral part ataupun skills yang perlu ada pada guru. Dan saya adalah guru sekolah rendah, guru sekolah menengah. Saya mengajar di sekolah. Saya bukan lahir-lahir masuk universiti macam anda semua. Tak. Okay? Kerja terhad kerana dua. Satu, penawaran yang terhad. Yang kedua, pertambahan bilangan rakyat Malaysia. Puan Joanna betulkan kalau saya salah, saya main bubuh je ni. Okay? Satu lagi ialah because of disruption of technology. IR 4.0 telah mengubah landscape pekerjaan di seluruh dunia. Sehubungan itu, sejauh manakah anda bersedia? Adakah anda masih mahu bergaduh antara ISM dan ISMP? Ataupun anda mula meneroka peluang-peluang yang baharu? Adakah anda ingin menjadi guru ataupun anda ingin menjadi pendidik? Guru hanya berfokus pada sekolah-sekolah, terutamanya sekolah kerajaan, lepas tu bergaduh. ISMP lah tak pandai, sebab tu kami ISM dapat. ISM rebut jawatan ISMP dan sebagainya. Itu rezeki Allah yang tentukan, adik-adik. Siapa yang nak gerakkan tu Allah semua. Never ever persoalkan rezeki orang. Dalam hidup mudah saja. So, what you need to do is to explore perkara yang baru. Siapa lagi yang bercakap kat luar itu? Sorry Puan Joanna, saya cikgu lama kan? Jadi cikgu lama, the most important things, apa yang dinyatakan oleh ibu bapa, apakah hasil pendidikan, bukan menjadikan mereka yang dapat 19, 23A dan sebagainya, adalah untuk melahirkan insan, untuk melahirkan manusia. Dan dari tujuan pendidikan. So, kita nak melahirkan anda sebagai pendidik. Pendidik ni dia tak akan berebut nak pergi sekolah kerajaan saja. Dia dah nampak nak pergi ke sekolah swasta. Dia dah projek pada fikirannya dan naluri dia, saya nak menjadi pensyarah di universiti swasta. Saya nak menjadi pensyarah di universiti ternama. Saya nak menjadi guru di sekolah antarabangsa dan saya ingin menjadi pendidik di sekolah-sekolah di New Zealand, di Australia, di Amerika Syarikat dan sebagainya. So you have to doctrine yourself. Bentuk minda anda. Ni abang yang pakai baju Johor tu siapa bang? Yang tengah main phone tu? Mata cikgu ni dia tepat. Bang, pergi nasihat kakak-kakak kat luar tu senyap sikit. Okay. Sorry lah saya, itu cikgu. Silap lah kau dapat TNC cikgu. Okay. Anda harus berani meneroka. Jangan hanya harap nak tunggu posting dan sebagainya. Seperti mana saya nyatakan tadi, pekerjaan makin terhad. Teknologi juga telah merubah gaya-gaya pekerjaan dan sebagainya. Jadi trainer, anda tahu tak trainer berapa banyak gaji? Trainer, you buat kerja satu hari training, anda akan dapat sekurang-kurangnya 5,000 ke 10,000 satu hari. It is a big money. It is a big money. Dan training, tahu tak trainer ni macam mana? Trainer tahu macam mana? Especially untuk corporate dan sebagainya. You buat latihan tentang values dan sebagainya. Jadi trainer, jadi konsultan. Kan? Konsultan yang membantu membangunkan kurikulum, konsultan yang membantu menghidupkan inovasi-inovasi pendidikan. Kita ada seorang pelajar, saya lupa nama dia, siapa tu yang business card tu? Siapa Marina? Calvin. Calvin. Pelajar kita, pendapatan dia 1 tahun 1 juta. Masih belajar lagi. Kita ada Sakinah. You nampak Sakinah nasi kukus tu? Kan? Bukanlah nak suruh jual nasi kukus, tidak. Kan? Nanti esok kau cakap, nak jual nasi kukus, saya tak perlu masuk universiti pun boleh, tak ada masalah. No. But we want you to explore new things. You tahu tak, saya bekerja di Amerika Syarikat selama 3 tahun, daripada tahun 2014 hingga tahun 2017. Saya bekerja di Kedutaan Besar Malaysia, Washington DC. Di sana saya jumpa ramai rakyat Malaysia
yang rupa-rupanya bertugas sebagai konsultan, bertugas sebagai guru di sekolah-sekolah. Di Amerika dia ada banyak private school. Private school ni dia some sort like Islamic school, kan? Dia mengajarlah kaedah-kaedah. Sebab tu budak-budak FSK jangan risau, kan? Kaedah-kaedah mengajar, membaca dan sebagainya menggunakan kurikulum. Selain itu ada juga guru-guru pensyarah. Ramai pensyarah-pensyarah ternama di American University, di Harvard, di MIT adalah Malaysian. Jadi apabila saya pergi ke sana, minda saya terus terbuka. Sometimes adik-adik, especially I'm sorry to say, yang Melayu, kita hanya nampak bahawa pekerjaan hanya wujud di Malaysia. Tidak. Jom rentas sempadan. Kita lihat siapa yang bina ETS ataupun komuter ke apa saya lupa, antara Mekah ke Madinah. Engineer Malaysia. Siapa yang bina clock tower dekat Abraj tu, yang berdepan menghadap ke Kaabah tu? Engineer dari Malaysia. Berapa ramaikah engineer-engineer kita yang bertugas di Qatar, Oman dan sebagainya? Sehubungan itu, adik-adik, saya cabar sesiapa di antara adik-adik yang dapat esok mengajar di sekolah-sekolah di luar negara, mohon maklumkan pada saya, kita akan adakan anugerah khas untuk anda. Tepuklah. Why? Kerana saya nak buka minda adik-adik di UPSI bahawa jangan kita hanya nampak apa yang ada di dalam. Tidak. Bukanlah bermakna we are not proud Malaysian, kan, to work abroad. Tidak. Bekerja di luar, timba pengalaman dan seterusnya balik ke Malaysia dan bawa semua teknologi yang ada itu untuk bantu majukan negara kita. Dan inilah yang sedang dilaksanakan oleh Talent Corp, betul ya Puan Joanna, untuk mendapatkan berapa ramai profesional kita dekat luar. Saya lihat di World Bank ni kira bank dunia. Di IMF pun salah satu pusat bank dunia. Ramai orang-orang Malaysia yang bekerja di sana. Sehubungan tu adik-adik, sorry kalau anda nampak jobs Malaysia hari ni, isi job Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, isi juga jobs world. Boleh? Meneroka ke dunia. Meneroka. Jangan takut anda tak boleh bahasa Inggeris apa semua. Babe, Bangla datang sini 2 minggu dah boleh cakap Melayu lah. Merah hijau apa semua. Takkan kita takut. Jangan takut. Okay? You percaya tak bahawa saya lupa, ada satu negara di Afrika, naib chancellornya di sebuah universiti, saya lupa apa nama. Kalau saya ingat nanti saya beritahu, saya upload dalam WhatsApp, dalam Facebook saya kan. Saya lupa di Afrika, di sebuah kepulauan, naib chancellornya adalah orang Malaysia di sebuah universiti. Yang jumpa ni pengembara kita, pengembara wanita Solo, alumni UPSI, nama dia Anita, Kak Nita, sedang mengembara satu dunia. Jadi dia jumpa orang-orang hebat ini. Sehubungan tu adik-adik, saranan saya, cabaran saya kepada adik-adik, impossible is nothing. Impossible is nothing. Perkukuhkan diri you dengan pelbagai skill yang ada. Untuk anda diterima bekerja, satu yang paling penting adalah attitude anda. Industri tidak memerlukan orang yang membuat masalah. Industri memerlukan orang yang menyelesaikan masalah. Industri tidak memerlukan orang yang mengeluh. Industri memerlukan orang yang bekerja. Industri tidak ingin mencari orang yang tidak boleh menyumbang apa-apa. Industri mencari mereka yang boleh melakukan segalanya. Multi skill now is not single or specific skills anymore. No, multi skill, especially problem solving. Puan Jana, betulkan saya kalau saya salah. Because kita digaji ini sebenarnya untuk membantu menyelesaikan masalah dan juga mencipta peluang. Jadi industri mencari orang-orang yang sebegini. Sehubungan itu, cukup-cukuplah di confession tu, itu salah pecah kepala, nak betul pipe KAB lah, apa itu ini semua. Ya. Engkau orang start fokus. Macam mana nak selesaikan masalah pipe bocor di KAB ni? Honestly, saya cakap ni adik mungkin nampak macam lawak tetapi once you think about what I can do, what I can give, what I can contribute, ini akan meresap dalam anda. Buat selama 44 hari. Jangan fikir masalah, fikirkan penyelesaian.
then you'll be an asset. Ke mana-mana anda pergi, anda akan jadi asset. Tanyalah Puan Joanna dan kuncu-kuncunya. Kalau anda pergi ke industri, boleh buat ni tak? Tak boleh lah, saya universiti tak belajar. Confirm. Setakat praktikal je lah. Itu pun praktikal yang pandang anda sebelah mata je. So maknanya, boleh buat kereta api tak? Boleh. Boleh buat tu? Boleh. Lepas tu anda fikir macam mana? Okey? Adik-adik mungkin terkejut kan saya cakap tu, adik-adik ingat lawak kan? Dia memang lawak pun. Tetapi kalau dekat saya, kalau ada pihak agensi yang datang tanya, Dr. Amin, boleh tak buat training untuk angkasawan kita pergi itu, ini dan sebagainya? Saya akan jawab, boleh. Kita memang ada kepakaran, kita ada fakulti sains dan matematik dan sebagainya, boleh. You datang saja di UPSI, kita akan boleh buat. So what I'm going to do after that, saya akan contact National Science Foundation, National itu, ini dan sebagainya untuk rebut peluang. Jadi adik-adik, anda harus berani merebut peluang. Ini nasihat saya, jangan nak tunggu posting ni. Janganlah nak tunggu posting. Kalau anda boleh, saya nak bagi satu contoh seorang alumni kita MVP, Cikgu Firdaus. Kenal tak kenal? Dia jambul dia besar sikit kita tu. Dia MVP kita Firdaus. Nanti tengoklah Google, dekat Facebook saya pun ada kat mana Firdaus. You tahu tak apa dia buat sementara menunggu posting ni? Dia buat tuition. Untuk anak-anak pelajar. Alhamdulillah sekarang ni income dia tak lagi 3,000 sebulan. Ada seorang lagi pelajar, ini saya respect dia, daripada Fakulti Sains Sukan. Bidang dia psikologi sukan. You tahu psikologi sukan ni macam mana bidang dia? Gitu. Dia bukan melompat sana melompat sini, tak ada. Dia gitu je lah. But you tahu tak, dia sekarang menjadi trainer, physical trainer pada pensyarah-pensyarah yang ada, dan sebulan saya tanya pendapatan dia, you tahu apa? RM7,000. Masih belajar lagi. Dan dia kata, doktor, saya tak nak posting, saya nak duduk Tanjung Malim, saya nak kekal dengan training saya, jadi trainer, saya nak buka pusat trainer saya. Jadi adik-adik ingat bahawa guru ni atau pendidik ni bukan hanya mengajar di sekolah. Konsultan, researcher, pensyarah. You tahu tak berapa ramai MSU, tailors, apa lagi, UCSI yang menawarkan pekerjaan kepada fresh graduate untuk menjadi pensyarah ataupun tutor, dan gaji mereka lebih besar daripada gaji guru tu. Kita tak nampak kan? Nak tanya, berapa ramai di sini yang ada, saya tak tahu Puan Joanna, betulkan saya kalau saya silap, LinkedIn. Betul, LinkedIn ke LinkedIn ke apa nama dia? LinkedIn. Berapa ramai di sini yang ada LinkedIn? Angkat tangan. Tak ramai kan? Berapa ramai yang di sini yang ada Instagram? Tak ngaku Berapa ramai ada WeChat? Apa lagi entah Snapchat lah, apa itu ini, saya pun tak tahu. Saya ada 3 orang anak-anak yang bayar jual. Anak saya yang pertama sekarang ni praktikum di KPMG. Praktikum di KPMG. You tahu tak KPMG itu apa? Saya pun tak tahu apa nama KPMG itu, tapi dia salah satu accountancy auditing firm, Big Four. Dia dapat BDO. BDO dia dapat untuk, sorry lah saya cerita sikit pelagak pasal anak saya. Okay. Dia dapat BDO. BDO ni dia bukan dapat program internship, kalau dia dapat duta. BDO 2 bulan intern di Cambodia, lepas tu balik. Dia dapat KPMG, dia dapat Petronas, dia dapat ada 7 company dia dapat yang offer, sampai dia pening. Saya pun pening lah bila dia pening. Saya bukan tahu pasal ekonomi accountancy ni apa semua kan. Yang mana okey yang ni yang ni yang tu aduh kan. Dan saya memang tak ada, so saya suruh dia pilih sendiri dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang ni dia duduk di KPMG. Why dia boleh dapat daripada 7 company yang besar ni? Satu CV dia dah penuh adik-adik dah. Masuk pertandingan international sana sini, itu ini dan sebagainya. English fluent. So untuk makluman adik-adik, tak apa, kalaulah hari ni anda masih English anda bunyi Jawa kan, muat 1 dan sebagainya, tak bercawa lah, yang penting cakap English kan, jangan kira.
Okey, jadi teruskan, make sure improve your English hingga anda boleh bermimpi dalam bahasa Inggeris. Kenapa bila wah? Adik-adik, apa yang saya cakap pada anda ni adalah berdasarkan pengalaman saya. Untuk makluman adik-adik, saya tak dapat masuk ke universiti lepas SPM. Sorry lah, lama sikit kan, susah jumpa. Saya tak dapat masuk universiti lepas SPM. Tahu tak perjalanan akademik saya? Saya masuk mantap perguruan, saya dapat UiTM masa tu, tapi mak bapak tak mampu kan. So kita tak adalah nak salahkan HEPA ke siapa ke, kerajaan negeri tak bagi bantuan ke, tak ada. Zaman tu kita tak ada. Puan Joanna, zaman tu kita redha je. Adik-beradik ada 7 orang, semua pun tak senang. Ayah saya pesara kerajaan, mak saya suri rumah. Pencen ayah saya hanya RM70. Jadi saya fikir kalau saya pergi ke UiTM, siapalah nak bayar duit yuran, duit makan saya. Kalau saya pergi ke maktab, saya dibayar yuran free, ada allowance. Saya masuk maktab. Masuk maktab belajar 2 tahun setengah, dapat sijil jadi. Dapat sijil. 91, 93 dapat sijil. So saya mengajar di sekolah rendah di Johor Bahru. Tak puas hati nak meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Malu kan? Kawan-kawan saya semua pergi overseas. Saya seorang tak pergi. Nak jumpa dia orang pun malu. Saya sambung belajar, buat diploma setahun di MPTI Maktab Puan Tunku Ibrahim. 97-98. 98-2000 saya masuk di UPSI buat degree saya. Waktu tu umur saya grad 30 tahun, anak dah 2 orang. Kenapa kau senyum? Saya grad, adik-adik grad ni umur 23 tahun. Saya grad umur 30 tahun. Tetapi that never stops me. That never stopped me to be who I am today. Why? Because I'm so focused. I'm so blessed to have a very strong family that support me. Plus, I know where I want to go. I know what I want to be. So this is very important to all of you. Starting from today, you must know where you want to be. Yes, I want to conquer the world. I want to serve in New Zealand. I want to work in Australia. I want to bring all the technologies from Silicon Valley back to Malaysia. I will be the next CEO of Magic. And I will change the world. I will change Malaysia. So this is what you need to do. You mesti ada azam. Azam saya ialah saya akan menjadi somebody yang mak bapak saya akan sangat-sangat sayang saya. Dan Alhamdulillah saya tak pernah termimpi sehingga ke tahap ini saya jadi. Malangnya orang tua saya dah tak ada. Yang ada hanyalah doa pada mereka. So adik-adik, saya nak beri contoh. Saya nak cerita tadi bukanlah kerana saya pandai atau tidak, demi Allah tidak. I just want to share this so that adik tahu. Adik bukan ingat bahawa apabila berdiri sebagai TNC ni, dia lahir-lahir masuk universiti tak. Saya melalui segalanya, and what shapes me ialah azam. What shapes me ialah attitude. What shapes me ialah impossible is nothing. I can do this. I can do this. I can do this, and I want to do this. So sangat penting pada adik-adik ingat satu. Bukan satu Malaysia ingat satu Malaysia belakang. Satu, tanam azam dalam diri anda. Kemana anda nak pergi? Anda seharusnya dah boleh lihat ketika anda berumur 40 tahun. Siapakah anda? Pejam mata sekarang? Pejam mata. Suruh pejam mata pun ketawa kau. Okey, pejamkan mata anda. Bayangkan siapakah anda ketika anda berusia 40 tahun. Okey, buka mata. Saya nak tanya, Syuk, hang nampak jadi apa umur 40 tahun? Nampak jadi apa? Waktu you berumur 40 tahun, siapa you? You dah jadi apa? Guru besar ke? Ataupun pengetua di sekolah antarabangsa ke? Ataupun angkasawan ke? Kau gatal Okey, lagi? Fikir kahwinnya. Ni yang ada air
apa tu? Siapa? You Rehab kan? You lah, jangan tengok orang. You lah. Siapa nama? Simoy. Siapa nama? Ya. Awak lah. Apa bukan? What will you be when you are 40 years old? Tu tukang ujung tau. You nak jadi tukang ujung? What will you be when you are 40 years old? So, graphic designer at what level? Peringkat sekolah ke? Peringkat kampung ke? Ya? Creative director for what company? Advertising company. What's the name of the company? Dek. Okey, semua beri perhatian kat saya, tak ada masalah. Saya nampak ada masalah Puan Joanna. Puan Joanna membebel dalam jangka panjang pun saya risau. Ada whiteboard ni? Ada, saya boleh pakai. Saya nak bila adik-adik balik, saya nak bila anda balik nanti. Kalau tak balik pun tak apalah, kan waktu rehat pun tak apa. Kan? Buat satu line. Umur you berapa sekarang? 23. You nak grad tahun berapa? Umur berapa nak grad? 25. Lepas tu you nak buat apa? Kahwin. Kerja dekat company mana? Company mana? Dek, sebab tu ini saya nak tunjuk ni sangat-sangat penting. Company mana? Asia lah. Okey. Jadi pilot ke jadi waiter? Okey. Umur lepas tu kahwin umur berapa? 32. Lambat. Awal sikit. 28. Siapa girlfriend ni? Ada girlfriend di sini? Tak ada? Ada. Lepas tu anda dah kerja di Asia, sekarang ni anda kerja cabin crew je. Umur berapa anda nak start jadi manager? Rezeki kahwin 29. Alhamdulillah, very positif. Okey. Jadi adik-adik habis belajar kahwin terus. Rezeki kahwin ni. Okey, lepas jadi manager umur berapa nak jadi general manager? 5 tahun, 34. Umur berapa nak jadi CEO? 44. Bila nak naik haji? 28. 38, 28. Dosa banyak lagi tu. Apa dah? Joanna, nanti top mana-mana boleh panggil saya, boleh Berapa? 30 naik haji. Mati bila? $95 lah kata. Okay. Lepas tu anda dah ada banglo, anda dah ada kapal terbang sendiri, dah ada itu, ini dan sebagainya. Adik-adik, alhamdulillah anda terhibur, saya suka kalau tak ngantuk kan. I did this for my future. I did this and it happens to me. It happens to me and everything that I planned became reality. So please, balik, you start plan yourself. Saya pun dulu tak percaya tau. Tapi after couple of years saya tengok apa yang saya letakkan ni jadi. Yang saya tak sangka. Ini sebenarnya doa kita pada Allah SWT. Ini harapan kita dan ini planning kita. And this is what we call NLP. Neuro Linguistic Programming dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa bahawa once kita dah start dalam minda kita, dia menjadi reality. Dan hingga hari ni planning ni memang betul-betul menjadi.
Boleh tak adik-adik balik nanti start? Mana you plan your life, you dah tahu bila you nak kahwin, bila you nak ada your first car, when you want to buy your first house dan sebagainya. So ini adalah azam, ini adalah doa, dan mudah-mudahan adik-adik akan berjaya. So akhir sekali setelah anda plan diri anda, yang pertama tadi azam, yang kedua plan, dan yang ketiga berusahalah. Boleh? Dan jom kita menjadi pendidik yang terhebat dengan lafaz yang mulia, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasmikan pelacaran bulan oleh pacaran jalan. Sekian. Terima kasih.